Okey, kita akan melihat daripada KKP tu kita akan buat pengiraan rumus pengiraan bagi KKP ni adalah kos lepas. Okey, untuk tujuan tersebut kita akan melihat rumus dia dululah. Okey, kos lepas seunit iaitu perubahan barang X dibahagi dengan perubahan barang Y. Okey, kos lepas unit ni adalah dikenali juga sebagai rumus MRT. Dalam bahasa Inggerisnya MRT ni adalah marginal rate of transformation. Okey, untuk perubahan barang X tu adalah merupakan barang yang dilepaskan lah. Manakala bagi perubahan barang Y di bawahnya tu, okey, itu merupakan barang yang ditambah. Okey, kita cuba tengok satu contoh soalan pengiraan. Dia berikan kita akan berikan berdasarkan contoh ini kita tunjukkan melalui rajah dan juga melalui jadual. Okey, jadi kita tengok soalan yang pertama. Berapakah kos lepas seunit untuk menghasilkan jentera dari kombinasi B ke C? Okey, jadi rumusnya kita kena faham rumus kos lepas unit adalah MRT. Dan sebab soalan tu menghendaki untuk mencari MRT bagi kos lepas unit menghasilkan jentera apabila kombinasi berubah daripada B ke C. So dalam rajah itu B ke C nya anak panah seperti itulah. Jadi bila anak panah B ke C itu menunjukkan pertambahan berlaku dalam pengeluaran jentera daripada satu unit kepada dua unit. Okey, tambahan satu unit jentera, kita dapat kesan kat situ. Dan sudah pasti bagi motosikal, pengeluaran motosikal lebih bergerak ke C mengalami pengurangan iaitu sebanyak 15 yang kita tulis sebagai negatif 15 lah motosikal. Iaitu pengurangan daripada 90 berkurang kepada 75. Okey, macam mana kita dapat negatif 15, 75 ditolak 90. Okey, itu secara kita panggil pengiraan secara congak lah. Okey, berpandukan kepada rajah. Tapi dari segi pengiraan kita tulis beginilah. Okey, kita kena tulis rumus dulu. Kalau pengiraan kita ada rumus, jalan kira dan jawapan. Okey, kos lepas bagi rumusnya sebab kita dah tahu dah tadi yang bertambah jentera, yang berkurangnya motosikal. Jadi rumus MRT ataupun rumus bagi kos lepas unit ni adalah perubahan motosikal dibahagi dengan perubahan jentera. Okey, sebab motosikal tu barang yang dilepaskan, manakala perubahan jentera tu barang yang bertambah kan, kalau ikut pada jadual ni lah. Okey, so kita mesti tolak berdasarkan kepada yang baru dengan yang lama. So saya tulis ni perubahan motosikal tu maknanya motosikal baru tolak motosikal lama, bahagi motosikal jentera baru tolak jentera lama. Okey, so bermakna motosikal barunya adalah 75 tolak dengan motosikal lama 90, bahagikan dengan jentera baru 2 tolak dengan jentera lama 1. Okey, so kita nak dapat 15 bahagi 1 negatif. Sini kena tulis negatif kena tulis negatif. So negatif itu menunjukkan pengurangan pengeluaran. Okey, so dalam kes ni adalah motosikal. Sebab apa? Sebab barang yang bertambah adalah jentera. Okey, maknanya rumusan daripada pengiraan yang kita dapat negatif 15 motosikal tu ialah maksudnya sebanyak 15 unit motosikal perlu dilepaskan untuk menghasilkan tambahan satu unit jentera. Itu rumusan yang kita boleh buat. So pengiraannya mesti ditulis seperti ini. Okey, kita tengok pula dari sudut jadual ke atas ni. Okey, ni kita tengok dari sudut rajah kan. Kita tengok dari sudut jadual macam mana. So apabila B ke C, so anak panah menunjukkan peralihan daripada B ke C. So saya dah kata bila analisis kos lepas ni kita akan dapati akan ada
barang yang bertambah akan ada barang yang mengalami pengurangan pengeluarannya. Jadi barang yang bertambah dalam kes ni ialah apabila B bergerak ke C, jentera akan mengalami pertambahan pengeluaran daripada 1 unit kepada 2 unit, dan motosikal akan mengalami pengurangan pengeluaran daripada 90 kepada 70. Jadi rumusnya seperti di bawah itulah, cuma ini cara kita nak tengok melalui jadual. Okey, jadi di sini dengan contoh soalan ini saya tunjukkan macam mana kita nak lihat pada rajah bagi masalah kos lepas unit ni, dan juga melalui jadual. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua kita tengok dulu soalan dia tu. Rajah ni berdasarkan kepada data dalam jadual. Okey, soalannya adalah contoh soalan kedua, berapakah kos lepas seunit untuk mengeluarkan motosikal? Bila sebut untuk mengeluarkan kos lepas unit itu maknanya rumus MRT lah, untuk mengeluarkan motosikal. Bila untuk mengeluarkan motosikal, automatically lah barang yang bertambah adalah motosikal, dan barang yang akan mengalami pengurangan pengeluaran adalah jentera. Tapi dia lebih spesifikkan, iaitu dari titik kombinasi D ke C. So dalam rajah kita akan tengok dari mana ke mana titik D itu bergerak ke C itu dari mana ke mana. So saya dah tandakan anak panah itu menunjukkan aliran pergerakannya, daripada D akan beralih ke titik C. So jelas barang jentera akan mengalami pengurangan pengeluaran sebanyak 1 unit. Nampak? Pengeluarannya berkurang daripada apabila D bergerak ke C, pengeluarannya berkurang daripada 3 kepada 2. Manakala bagi pengeluaran motosikal akan mengalami pertambahan pengeluaran daripada 55 bertambah kepada 75, iaitu pertambahan sebanyak 20 unit motosikal. Itu dari konsepnya apabila D beralih ke C. So jalan kiranya adalah rumus MRT-nya perubahan jentera dibahagi dengan perubahan motosikal. Barang yang berkurang di atas dibahagi dengan barang yang bertambah. So jentera barang yang dilepaskan lah, dan motosikal barang yang akan ditambah. So kita dalam pengiraan tu perubahan jentera, so jentera yang barunya adalah 2 ditolak dengan yang lamanya adalah 3 kan. Jadi ni 2 ke 3. So kalau kita tengok sini perubahan motosikal baru, bila dia anak panah beralih ke C ni maknanya ini yang baru tolak dengan yang lama. 75 tolak 55. So kita akan dapat dulu dia punya perincian 1/20. Negatif 1/20. Negatif 1/20 ini kita tak boleh terus berhenti dan bagi tahu jawapan dalam pecahan. Kita tak terima, kita nak jawapan dalam bentuk perpuluhan. Jadi negatif 1 dibahagi dengan 20 tu perpuluhannya adalah negatif 0.0 jentera. So itulah jawapan dia. Jadi apa maksudnya? Maksud yang kita dapat 0.05 jentera tu, negatif 0.05 jentera tu maksud sebanyak 1/20 ataupun yang lebih tepatnya sebanyak 0.05 unit jentera perlu dilepaskan untuk menghasilkan tambahan seunit motosikal. Sebab dalam soalan tu jelas untuk mengeluarkan motosikal kan. Jadi itulah jawapan yang sepatutnya lah. Dan ditulis sepatutnya dengan perpuluhan, tidak digalakkan dengan pecahan. Tak boleh 1/20, tak boleh. Kalau kita tengok sini dari segi pengiraan kita akan tulis negatif 0.05. Tapi dalam ayat kita tak perlu tulis lah, sebab kita just tulis 0.05. Sebab yang penting ada ayat dilepaskan tu menunjukkan dia berkurang lah. Kita dah tengok melalui rajah. Kita nak tengok dari segi pergerakan titik D ke C ni melalui jadual. Maknanya D ke C dia beralih ke sebelah situlah, mengikut arah panah tu. Jadi dalam jadual saya dah beritahu konsep kos lepas ni
ada satu barang yang bertambah pengeluarannya dan sudah pasti barang yang satu lagi akan mengalami pengurangan. So, barang apa yang bertambah? Jentera akan mengalami pengurangan dan pertambahan adalah motosikal. Okey. Jadi itu dia punya, kalau kita nak mengenal pasti barang mana yang akan dikurangkan ataupun dilepaskan, barang mana yang akan bertambah pengeluarannya. So, untuk dimasukkan ke dalam rumus ni. Okey. Okey, seterusnya kita ambil contoh yang ketiga pula. Kita tengok macam mana soalan dia. Okey, daripada data ini, ini dia punya rajah dia lah. Okey, so semuanya sama saja lah, cuma soalan saja. Okey, kita tengok soalan yang ketiga, contoh yang ketiga. Hitung kos lepas unit. Okey, masih lagi kos lepas unit. Okey, tapi untuk menghasilkan unit ketiga jentera. Unit ketiga jentera. Soalan ini ada lain sedikit daripada sebelumnya. Unit ketiga. So, macam mana keadaannya? Unit ketiga tu maknanya anak panah daripada 2. Unit sebelum ketiga, unit berapa? Unit kedua jentera, kan? Jadi, unit sebelum 3 adalah unit kedua. So, dia beralih mengikut anak panah merah inilah. Maknanya peralihan daripada titik C ke titik D sebenarnya. Sebab kos, cuma kita nak kira menggunakan kos lepas unit, rumus MRT lah, cuma nak memahami unit ketiga jentera tu. So daripada unit sebelum ketiga, unit kedua ke unit ketiga. Itu maksud kos lepas unit untuk menghasilkan unit ketiga. So, bila dia jentera beralih daripada 3 bertambah pengeluaran daripada 2 ke 3, pengeluarannya bertambah sebanyak 1 unit lah. Jentera, kan? Bagaimana dengan pengurangannya? Pengurangannya adalah motosikal daripada 75 berkurang kepada 55, iaitu pengurangan sebanyak negatif 20 motosikal. Jadi kalau soalan nak hitungkan kos lepas unit, rumus MRT-nya adalah perubahan motosikal dibahagi dengan perubahan jentera. Kenapa? Sebab motosikal adalah barang yang dilepaskan, barang yang berkurang. Dibahagi dengan barang yang bertambahnya, jentera lah. Okay? So, rumusnya, pengiraannya, okay, sebab kita dah tengok dah sebelum ni, kita just terus go through pada jalan kiraannya. So, 55 tolak 75 dibahagikan dengan 3 tolak 2. Okay? So, bermakna kita akan dapat negatif 20 bahagi 1. Bermakna negatif 20 motosikal. So, rumusannya adalah, maksudnya apa? Maksud negatif 20 motosikal itu maksudnya sebanyak 20 unit motosikal perlu dilepaskan untuk menghasilkan unit ketiga jentera. Okey? Itu jawapan lengkap dia. Okey, kita tengok gerakan pada jadual. So, daripada C ke D, daripada unit kedua ke 3, so jentera meningkat daripada 2 unit kedua ke unit ketiga, dan sudah pastilah pengurangan berlaku dalam pengeluaran motosikal daripada 75 kepada 55. Okey, kita tengok contoh yang ke seterusnya, iaitu contoh yang keempat. Okey, soalan dia, hitung kos lepas unit. Okey, masih lagi kos lepas unit ataupun masih lagi rumus MRT, sebab memang silibus matrikulasi sekarang menupang kepada pengiraan MRT, rumus kos lepas unit. Okey, tetapi soalan dia kata untuk menghasilkan 3 unit jentera. Okey, bagaimana dengan pandangan pelajar untuk menghasilkan 3 unit jentera? Boleh bagi jawapan tak? Jadi kalau anda betul, maknanya anda sudah faham tentang konsep kos lepas ini, melalui menggunakan KKP ini. Jadi saya akan tunjukkan caranya. Okey, untuk menghasilkan 3 unit jentera itu maknanya daripada sebelum ni kita tak menghasilkan apa-apa pun jentera. Maknanya sifar jentera. So, pergerakannya adalah daripada kosong terus kepada 3 unit jentera. Itu maksud anak panah tu menunjukkan gerakan dia. Okey. Jadi daripada tak ada jentera, kosong kepada 3 jentera, itu untuk menghasilkan 3. Bukan unit ketiga. Kan? Bukannya daripada C ke D, B ke D. Tak ada. Sebanyak untuk menghasilkan sebanyak 3 unit jentera.
direct dia. Jadi daripada tak ada, kosong kepada 3. Semasa kosong, jentera tidak dihasilkan, bermakna dia berada pada mana? Dia berada pada titik, dia berada pada titik A. Jadi kalau dari segi pergerakan titik daripada titik A ke titik D lah, dia nak menghasilkan 3 sekaligus kan, daripada kosong kepada 3. So memang tambahan 3 unit jentera lah. Dan semasa kosong tak ada jentera tu, masa itu semua sumber ataupun semua faktor-faktor pengeluaran menghasilkan motosikal, iaitu maksimum motosikal pada titik A itu adalah 100 unit. Jadi daripada kalau titik A bergerak ke titik D, maknanya pengurangan pengeluaran motosikal berlaku sebanyak 45 motosikal. Daripada 100 berkurang kepada 55 sebab nak tambahkan 3 unit jentera tu daripada A beralih ke D kan. Okey, bagaimana dengan rumus dan jalan pengiraan serta jawapannya? Jadi rumusnya adalah perubahan motosikal. Okey, motosikal tu barang yang berkurang ataupun yang dilepaskan dibahagi dengan perubahan jentera, barang yang bertambah kan, ataupun barang yang ditambah. Jadi rumus pengiraan, rumus dah bagi tahu pengiraan dia 55 tolak 100. Okey, 55 tu sinilah. 55 tolak 100 bahagi dengan 3 tolak 0. So kita akan dapat negatif 45 bagi 3. So last kali negatif 45 bagi 3. So kita akan dapat negatif 15 motosikal. Apa maksudnya? Kesimpulannya, ini bermaksud sebanyak 15 unit motosikal perlu dilepaskan untuk menghasilkan 3 unit jentera. Okey, itu jawapan lengkap dia. Dan melalui soalan ini kita boleh tengok juga dari segi rajah ni. Okey, so untuk menghasilkan 3 unit jentera bergerak daripada titik A ke titik D. Okey, tu jauh pergerakan dia kan. Terus kepada 3. So 3 tu menunjukkan bahawa jentera bertambah daripada 0 kepada 3, iaitu 3 unit, dan motosikal berkurang sebanyak 45 seperti dalam rajah ni kan. Daripada 100 berkurang kepada 55, iaitu pengurangan sebanyak 45 motosikal. Okey, itu cara kita tengoklah bagi dalam rajah dan bagi dalam jadual. Okey. Seterusnya kita nak membuat sedikit tafsiran bentuk keluk KKP ni ya. Okey, KKP ni seperti yang kita sedia maklum, dia berbentuk ada 2, cembung dan juga bergaris lurus. Jadi kita nak tengok perbezaan bentuk yang cembung dengan bentuk garis lurus ni melalui jadual dan juga bentuk rajah KKP dan seterusnya. Kita nak kalau kita nak jawab soalan esei, kita kena menerangkan bentuk keluk tu melalui penerangan rajah lah. Okey, so kita tengok dulu KKP berbentuk cembung ataupun yang mengalami KKP yang bentuk cembung ni, dia mengalami kos lepas yang semakin meningkat. Okey, bentuk keluk kemungkinan pengeluaran yang cembung, dia menggambarkan kos lepas yang meningkat. Apa maksud kos lepas yang meningkat ni? Setiap tambahan 1 unit barang, okey, kalau saya contohkan jentera, bermakna kuantiti barang yang satu lagi tu, barang Y kan, iaitu motosikal tu, yang perlu dilepaskan akan semakin bertambah. Itulah menyebabkan dia berbentuk cembung dan dia kos lepasnya dikenali sebagai kos lepas yang meningkat. Sebab bila kita tambahkan 1 unit pengeluaran barang secara dengan kadar yang sama, pengurangan memang satu barang bertambah sebab barang yang kedua, yang satu lagi itu akan mengalami pengurangan, tapi kadar pengurangan barang yang kedua itu adalah semakin bertambah. Jadi itulah dikenali kos lepas yang semakin meningkat, yang menyebabkan bentuk keluknya cembung. Okey, atau kita boleh kata setiap unit tambahan sesuatu barang, maka jumlah barang lain yang perlu dilepaskan bertambah, semakin bertambah lah. Okey, so daripada jadual
kalau kemungkinan pengeluaran kos lepas semakin meningkatnya, macam inilah kita tengok kan, apabila tambahan jentera daripada 0 kepada 1, pengurangan motosikal berlaku sebanyak, kalau kita tengok sini 100 berkurang kepada 90, dia berkurang sebanyak berapa? 10 unit motosikal. Lepas tu bila beralih kepada B ke C, tambahan seunit jentera lagi, seunit jentera ni kan 1 kepada 2, seunit ni pun seunit, ni pun seunit, mengurangkan sebanyak berapa ni, 15 kan, 15 unit jentera. Dan begitulah seterusnya, bila dia tambah 1 lagi, dia akan mengalami pengurangan 20 unit, semakin besar. Sebelum ni 10, 15, 20, semakin besar kan. Ni jelas sekali 55. So itulah yang dikatakan kos lepas yang semakin meningkat, dan bentuknya adalah berbentuk cembung lah. Okey, tu. Dan bagi keluk, ada satu lagi keluk yang kedua, KKP yang berbentuk garis lurus linear ni, dia mengalami kos lepas yang malar. Okey, kos lepas malar. Okey, bentuk keluk, dia kata bentuk keluk KKP yang bergaris lurus yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan, dia menggambarkan kos lepas yang malar. Okey, maksudnya apa? Maksudnya setiap tambahan 1 unit barang X, kuantiti barang Y yang perlu dilepaskan adalah dengan pada jumlah yang sama. Maknanya dia malar lah, ataupun tetap kan. Tambah 1, dia berkurang 2. Jadi kadar pengurangannya pun sama saja seperti yang sebelumnya. Itu dikali kos lepas malar. Okey, dan ia menggambarkan kos lepas malar, iaitu kos lepas satu barang adalah tetap, walaupun pengeluaran barang lain dia mengalami pertambahan secara terus menerus kan, berterusan kan, satu semasa satu mungkin dua kan, tapi pengurangannya sama je, mungkin 5 sama kan. Satu barang bertambah dengan keadaan sama, pengurangan barang yang kedua pun mengalami pengurangan barang dengan keadaan yang sama juga seperti sebelumnya. Itu maksudnya. Okey, contohnya dalam perancah ini kan, pertambahan pengeluaran barang X 1 kan, kalau kita tengok sini 1, tapi pengeluaran barang Y 2 dengan kadar yang sama. So keluknya akan menjadi keluknya akan menjadi linear, garis lurus yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan seperti yang dilihat dalam rajah inilah. Okey, so dia bergaris lurus. Okey, kita akan terus ke perkongsian kita kepada konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas untuk kita rujuk kepada KKP. Okay, maknanya bila kita mengkaji tentang KKP ni, kita bukan saja melihat kepada konsep KKP itu dari segi definisi, tarifan dan konsep kos lepas atau konsep pengiraan saja, tapi kita juga boleh mengkaji tentang masalah ekonomi, iaitu kekurangan pilihan dan kos lepas ni. Jadi kita akan tengoklah bagaimana kalau KKP ni boleh menceritakan tentang kekurangan pilihan dan kos lepas. Ada beberapa titik-titik yang berkaitan dalam kemungkinan pengeluaran yang menceritakan tentang kekurangan, pilihan dan kos lepas. Okey, kita akan tengok satu-satu. Okey, pertama sekali kita tengok ada segi kekurangan. Masalah kekurangan ni dia wujud apabila sumber ekonomi yang sedia ada, yang kita faham sebagai terhad ni, dia tidak dapat memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Okey, maknanya kita boleh simpulkan kekurangan ni dia wujud kerana disebabkan oleh masalah yang paling utama dalam ekonomi, iaitu sumber-sumber adalah terhad, sedangkan kehendak manusia tidak terhad. Kalau kita rujuk pada KKP, bermaknanya kekurangan ni boleh ditunjukkan pada sebarang kombinasi pengeluaran yang berada di sepanjang KKP itu sendiri, ataupun di sepanjang keluk kemungkinan pengeluaran. Maksudnya dia merujuk kepada titik-titik yang ada di atas garis KKP, iaitu titik A, B, C, D dan E. Titik-titik itulah sebenarnya menggambarkan kekurangan. So apabila semua sumber telah digunakan, jadi kita fahamlah firma tidak akan dapat menambahkan sesuatu barang lain.
tanpa mengurangkan barang yang lain. Itu konsep kekurangan. So apa yang diceritakan dalam KKP tu jelas. Apabila kita nak menambahkan, dalam contoh kita sebelum ini kita mengandaikan ada dua barang, iaitu mesin basuh dan juga kereta kan. Jadi kalau ekonomi ini nak menambahkan pengeluaran mesin basuh, jadi dia terpaksalah mengurangkan pengeluaran kereta. Itu maksud kekurangan. Sebab apa? Sebab sumber yang terhad tadi. Okay. Jadi saya bagi contoh, jika firma menambahkan pengeluaran rumah dari 0 unit ke 1 unit, maksudnya menambahkan tambahan 1 unit pengeluaran bagi rumah lah, kalau dalam rajah tu bermakna ada pergerakan dari titik A ke titik B kan, maka pengeluaran kereta pastilah dikurangkan daripada 100 unit ke 90 unit, daripada 100 berkurang menjadi 90 unit. Itu pengurangan sebanyak 10 unit kereta. Jadi itulah maksud kekurangan ini. Jadi kalau satu barang ditambah, satu barang yang satu lagi tu terpaksa dikurangkan pengeluarannya. Jadi dia merujuk kepada kekurangan ini, merujuk pada titik-titik yang ada di atas ataupun di sepanjang keluk kemungkinan pengeluaran. Kalau kita melihat kepada rajah ni, maknanya kalau kekurangan ni merujuk pada titik-titik, maknanya titik-titik A, titik B, C, D dan E itu adalah titik-titik yang merujuk kepada konsep kekurangan. Okey, tu. Okey, yang keduanya, daripada masalah kekurangan tu maka timbullah persoalan yang kedua, iaitu pilihan. Masalah pilihan, masalah kekurangan, dia akan menyebabkan firma perlu membuat pilihan dalam mengeluarkan barang. Okey, jadi pilihan tadi kita dah bincang bahawa sebelum ini kita dah bincang matlamat firma memaksimumkan keuntungan. Jadi kalau nak mengeluarkan pengeluaran, semestilah mempertimbangkan yang manakah yang boleh memberi keuntungan kepada firma tersebut. Itu keutamaan dia kan. Okey, jadi firma dalam proses membuat pilihan ni dia terpaksa membuat pilihan untuk memenuhikan objektif dia yang mana menguntungkan dia lah. Jadi kalau merujuk pada dalam rajah KKP itu sendiri, pilihan ditunjukkan oleh pergerakan di sepanjang keluk kemungkinan pengeluaran yang merupakan kita panggil pilihan kecekapan. Pilihan kecekapan. Kenapa disebut pilihan kecekapan? Sebab firma terpaksa memilih yang mana yang perlu dia pilih, titik mana yang memberi pilihan dari segi kecekapan supaya dia menjamin dia mendapat keuntungan lah. Okay? Jadi firma hanya boleh memilih satu kombinasi pengeluaran saja, walaupun dia ada banyak titik A, B, C, D, E, tapi dia dalam satu masa dia hanya perlu memilih satu saja daripada kalau ada A, B, C, D, E, salah satu, sama ada A, B atau C atau D atau E. Okay, itu maksud pilihan. Dia ada banyak pilihan tetapi dia terpaksa memilih satu sajalah, satu kombinasi saja daripada titik-titik kombinasi yang ada sepanjang keluk kemungkinan pengeluaran itu untuk dalam satu masa lah. Okay, jadi kalau saya tunjukkan rajah tu, maknanya firma terpaksa membuat pilihan di mana dia tidak boleh memilih ke semua sekali titik yang ada. Kalau kita tengok kat sini ada A, ada titik B, titik C, titik D, titik E. Tapi tak boleh pilih ke semua sekali. Ke 5 titik tu tak boleh. Kena pilih salah satu. Kalau dia pilih titik A, dia pilih titik A lah. Proses pengeluarannya bertumpuk pada A. Tapi kalau dia beralih ke titik B, so seperti yang kita faham dari segi kekurangan tadi, dia terpaksa mengurangkan pengeluaran barang. Dalam kes ni kereta lah, demi untuk menambahkan pengeluaran rumah kan. Begitu juga seterusnya lah. Kalau dia tak pilih B, dia pilih C, so dia akan terpaksa memilih salah satu daripada titik-titik yang ada. Itu sajalah. Okey, jadi tak boleh pilih serentak. Okey, konsep yang ketiga adalah kos lepas. Kos lepas ni apabila firma tu membuat pilihan, dia perlu menanggung kos lepas. Okey. Jadi konsep kos lepas ni dia kalau melalui keluk kemungkinan pengeluaran ni ditunjukkan pada keluk KKP yang mencerung ke bawah dari kiri ke kanan. Bila keluk KKP tu mencerung ke bawah dari kiri ke kanan, so automatically kita fahamlah dia ada kos lepas lah tu.
melibatkan kos lepas, sebab tambahan seunit satu barang akan mengurangkan pengeluaran barang yang kedua, barang lain. Jadi itu konsep kos lepas dia. Jadi hubungan keluk kemungkinan pengeluaran dengan kos lepas ni dapat ditunjukkan ataupun dapat dilihat dari kecerunan keluk KKP itu sendiri. Okay? Dan untuk makluman pelajar, kita dah bincangkan sebelum ini bagaimana kita mengira kos lepas melalui konsep kos lepas melalui KKP kan. Jadi bila kita sebut kecerunan KKP, apakah yang dimaksud dengan kecerunan KKP? Hubungan kos lepas dengan KKP itu ditunjukkan melalui kecerunan KKP. Maknanya dia merujuk kepada MRT lah. Kan, MRT, rumus MRT, perubahan Y bagi perubahan X, yang itulah merujuk pada kecerunan KKP. So kos lepas tidak dapat lari daripada perkara ni lah. So jika firma membuat pilihan, ia perlu menanggung kos lepas. Maksudnya apa maksud menanggung kos lepas? Iaitu firma terpaksa melepaskan sejumlah barang untuk mendapatkan tambahan satu barang lain. Okey, itu konsep yang kita bincang tadi dari segi pilihan tadi. Kalau kita pilih barang ni, barang yang satu lagi tu kita terpaksa kurangkanlah penggunaannya ataupun pengeluarannya lah. Okey, contohnya jika firma dia membuat pilihan pada titik C, iaitu dia untuk menambahkan pengeluaran rumah daripada 1 unit kepada 2 unit. Okey, maksudnya nak menambahkan 1 unit rumah. Maka kos lepasnya ialah 15 unit. Iaitu 75 unit tolak dengan 90 unit. Jadi bersamaan dengan negatif 15 unit kereta. Maksudnya ringkas katanya tambahan 1 unit rumah akan mengurangkan sebanyak 15 unit kereta. Kan? Itu kos lepas. Maknanya nak tambah 1 unit rumah ni, maka firma terpaksa melepaskan sebanyak 15 unit kereta. Okey, itu maksud kos lepas lah. Dan detail kos lepas tu kita dah tengok dah dari segi pengiraan sebelum ni. Okey, tu melalui rumus MRT. Dan kos lepas yang sebelum ni pun kita dah pun mengetahui ada beberapa jenis pengiraan kos lepas dalam menggunakan KKP, iaitu kos lepas untuk menambahkan berapa barang, tu kos lepas apabila berubah daripada satu titik ke satu titik yang lain, dan satu lagi kos lepas unit yang ketiga ke daripada unit sebelumnya kan. Itu semua tapi semua tu melibatkan pengiraan MRT lah. Okey, kita tengok satu lagi perkara yang boleh dibincangkan melalui KKP ni ialah pembaziran dan pengangguran. Sebarang titik yang berada di dalam ataupun di bawah daripada KKP kemungkinan pengeluaran, seperti contohnya titik G, dia merupakan kombinasi pengeluaran yang dikatakan boleh dihasilkan, tetapi pengeluaran tersebut dia tidak mencapai tahap maksimum. Kenapa? Kerana sumber-sumber ekonomi ataupun faktor-faktor pengeluarannya tidak digunakan sepenuhnya. Ini bermakna tambahan pengeluaran kereta maupun pengeluaran rumah itu sebenarnya boleh dilakukan tanpa melibatkan barang yang lain. So dia tidak melibatkan kos lepas sebab dia berada di dalam, di bawah daripada kemungkinan pengeluaran. Jadi kalau kita berada pada titik yang saya sebut di bawah daripada KKP, dalam kesnya titik G, titik G itu berada di dalam kan, maknanya wujudnya pengangguran dan juga pembaziran ke atas sumber. Jadi kalau kita boleh mengatasi masalah pengangguran dan pembaziran sumber ini dengan menambahkan menggunakan sumber semaksimum lah supaya pengeluaran dapat ditambah tanpa mengurangkan barang yang kedua. Okey. Contohnya daripada titik G ni, kalau kita tengoknya, okey, yang ini penerangan kepada keluk yang yang inilah. Saya tunjuk dulu racah. Okey, ini titik G tu. Titik G itu berada di bawah daripada ataupun di dalam keluk kemungkinan pengeluaran. Maksudnya berada lebih rendah daripada kombinasi titik A, B, C dan D. Okey, so kombinasi titik G ni adalah 55 kereta dan 2 rumah.
Okey, saya pergi semula kepada ayat tadi ya. Ayat yang apa? Yang sorry, minta maaf ya. Okey, yang ini. Jadi kalau kita tengok dekat situ, contohnya daripada titik G tu, kalau kita perhati jika bergerak ke titik D, okey, titiknya titik asal titik G. Titik G ni kita fahamlah titik yang mengalami pembaziran dan pengangguran sumber. Jika dia bergerak ke titik D itu maknanya titik yang berada di atas garisan KKP. Okey, maka rumah akan bertambah 2 unit ke 3 unit, iaitu sebanyak tambahan 1 unit lah, tanpa melepaskan kereta. Okey, kita tengok dirajah di manakah titik D ni. Okey, kita tengok semula. Kalau kita tengok semula, titik G dekat sini, titik D dekat sini, dekat sebelah kanan titik G. Jadi kalau dia menambahkan pengeluaran rumah daripada daripada 2 unit kepada 3 unit, maknanya menambahkan satu pengeluaran satu rumah kan. So kita dapati kita tak perlu kurangkan pengeluaran kereta. Pengeluaran kereta tetap kekal pada unit 55 unit. Sebab apa? Sebab dia hanya menambahkan penggunaan sumber supaya pengeluaran dapat ditingkatkan daripada G meningkat ke D, ataupun meningkatkan penghasilan satu unit rumah sahaja, sebab dia telah menggunakan sumber sepenuhnya. Okey, kalau kita pergi kepada jika bergerak ke titik C, apa berlaku jika bergerak ke titik C? Okey, kita tengok titik C di mana. Titik C berada di sini kan. G ni di bawah daripada C ke atas kat sini. So bila dia bergerak daripada G ke C ni, so kita akan dapati berlaku pertambahan dalam pengeluaran kereta daripada 55 kepada 75, tapi pengeluaran rumah tak berubah pun, masih pada 2 unit. Okey, ini tambahan sebanyak 20 unit kereta. Jadi bila kita baca ayat tu, jika bergerak daripada G ke titik C, maka pengeluaran kereta bertambah daripada 55 unit ke 75, iaitu pertambahan sebanyak 20 unit tanpa melepaskan rumah. Sebab apa? Sebab sumber ni telah digunakan sepenuhnya, yang sebelum ini tidak digunakan. Jadi bila semua sumber digunakan, bermakna dia hanya perlu menambahkan pengeluaran barang sahaja tanpa mengurangkan barang yang lain. Okey, maka dengan itu kalau di titik G ni bergerak ke titik D ataupun titik C, makanya ini kena betulkan sikit, bukan wujud masalah pembaziran. Maka masalah pembaziran dan pengangguran sumber dapatlah diatasi. Okey, sebab dia telah pun beralih daripada titik G yang berada di dalam kepada titik D dan C yang memang menggunakan sepenuhnya sumber untuk menghasilkan produk pada tahap yang maksimum. Okey, so ayat ni kena betul sikit. Ini bukan wujud. Wujud ni jika dia berada pada titik G, kerana titik G itu berada di dalam ataupun di bawah daripada kemungkinan pengeluaran. Kalau kombinasi ni berada di titik G, barulah kita kata wujudnya masalah pembaziran sumber ataupun masalah pengangguran. Tapi apabila titik G beralih ke titik C ataupun beralih ke titik D ataupun mungkin beralih ke titik di sini, tapi yang pentingnya sepanjang kemungkinan pengeluaran, maka masalah pembaziran dan pengangguran sumber tadi dapat diselesaikan ataupun diatasi lah. Okey, satu lagi keluaran yang tidak mampu dicapai. Okey, dia merujuk kepada kombinasi yang ada pada titik F lah. Dalam rajah tu kita tandakan sebagai titik F sebagai titik kombinasi yang mana keluaran yang tidak mampu dicapai. Ia menunjukkan kombinasi pengeluaran yang tidak dapat dikeluarkan ataupun dicapai. Okay? Dan semua sumber ekonomi ataupun faktor-faktor pengeluaran yang sedia ada pada masa tersebut, dia tidak pada titik F tu maknanya dia tidak berupaya mengeluarkan kalau dalam kes rajah tadi untuk mengeluarkan rumah atau kereta, sebab dia berada di luar daripada KKP. Titik F tu berada di atas ataupun di luar daripada kemungkinan pengeluaran.
Ini kenapa? Kerana kombinasi F tu jumlah penggunaan sumber ekonomi ataupun faktor-faktor pengeluaran tu dia pada masa itu terbatas. Hanya terbatas ataupun panggil cukup-cukup, ngam-ngam dengan kapasiti yang paling maksimum pun setakat di sepanjang garisan KKP tu. Ataupun kita panggil dalam lingkungan KKP saja. So pengeluaran yang paling maksimum pun setakat garis kombinasi A, B, C, D, E, F lah. Jadi namun dia tulis itu, namun begitu, kombinasi pengeluaran pada titik F yang dikatakan tidak mampu dicapai pada waktu ini, tetapi dia boleh dicapai sekiranya sumber ekonomi ataupun faktor-faktor pengeluarannya bertambah ataupun ditambah ataupun mengalami perubahan tingkat teknologi. Maksudnya dalam ekonomi itu ada dua perkara lah. Satu, tingkat teknologi berkembang. Yang kedua, faktor-faktor pengeluaran itu semakin meningkat kan. Jadi dia secara tidak langsung dia akan berupaya menambahkan daya pengeluaran. Dan dia akan mencapai pengeluaran titik F yang berada di luar daripada ataupun di atas daripada KKP. Jika dua faktor ni yang saya sebut tadi, itu jika titik F ni buat masa sekarang tu memang tak boleh lah sebab dia berada di atas kan, di atas daripada KKP. Tapi dia akan mungkin boleh dicapai jika berlakunya yang pertama apa? Peningkatan faktor-faktor pengeluaran seperti buruh, tanah, modal usahawan. Yang kedua, peningkatan teknologi juga berlaku. Teknologi berkembang ataupun penggunaan teknologi jentera canggih dan sebagainya. So, lama-kelamaan dia akan capai pada titik F apabila sumber-sumber berkembang, teknologi berkembang. Maknanya apa? Maknanya buat masa sekarang mungkin tak capai dengan keupayaan sumber yang ada, dengan teknologi yang ada, dan dia tak capai lagi. Tapi di masa akan datang mungkin dia akan capai pada titik F tu. Itu Okey, kita maksudnya titik F tu kalau soalan tanya di manakah titik yang tidak mampu ataupun tidak mungkin dicapai, tidak mungkin dicapai pada waktu ini. Titik yang berada di atas daripada garisan KKP lah, iaitu titik F. Okey. Kalau soalan tanya di manakah titik yang boleh dikeluarkan tapi dia ada pembazaran sumber. Titik G. Titik itu di dalam daripada keluk kemungkinan pengeluaran. Okey, kita tengok perubahan KKP, perubahan keluk kemungkinan pengeluaran, kesan dari perubahan faktor pengeluaran dan tingkat teknologi. Okey, keluk kemungkinan pengeluaran ini dia akan berubah kesan daripada yang pertama sekalinya perubahan kuantiti sumber ekonomi ataupun perubahan ke atas faktor-faktor pengeluaran lah. Yang kedua, berlakunya perubahan tingkat teknologi. Dua faktor ni boleh mempengaruhi perubahan ke atas kemungkinan pengeluaran di masa akan datang. Okey, kita tengok perubahan KKP, kesan daripada bertambahnya faktor-faktor pengeluaran. Okey, faktor pengeluaran tu kan ada 4 kan, buruh, tanah, modal usahawan. Jika keempat-empat faktor ni bertambah, so KKP asalnya yang berada pada AB tu, garis AB tu kan, yang berwarna biru tu, bila berkembangnya berlaku pertambahan faktor-faktor, jadi dia akan menyebabkan pertambahan jumlah, contohnya jumlah penduduk, penemuan bahan-bahan galian baru dan juga kemasukan buruh asing. Ini semua akan menyebabkan peralihan keluk kemungkinan pengeluaran ke sebelah atas ataupun ke sebelah kanan, daripada garis AB berwarna biru berkembang menjadi garis CD berwarna merah tu. Okey, akibat pertambahan faktor pengeluaran. Okey, kalau berlaku kemajuan tingkat teknologi dalam pengeluaran kereta dan mesin basuh pada kadar yang sama, okey, dia jadi juga macam tadi jugalah, kan, garis KKP asalnya adalah berwarna biru tu daripada AB kan. Jika berlakunya kemajuan tingkat teknologi, so kemajuan tingkat teknologi ni akan meninggikan daya pengeluaran. Daya pengeluaran itu akan menyebabkan KKP akan beralih atau berpindah ke sebelah kanan secara selarilah, daripada AB kepada C, D yang berwarna merah tu. Okey.
kita tengok kemajuan teknologi dalam pengeluaran kereta saja. Kalau asalnya KKP yang asalnya adalah AB yang berwarna biru, tapi didapati berlaku kemajuan tingkat teknologi ni dalam pengeluaran kereta saja. So KKP akan beralih pada paksi kereta sajalah, daripada AB ke C B. Okey, so peluk ni akan jadi seperti yang anda lihat sekarang lah. Okey, dan seterusnya kalau tingkat teknologi atau kemajuan tingkat teknologi ni berlaku dalam pengeluaran mesin basuh saja, maknanya teknologi kereta tak berkembang. So kalau AB, KKP AB tu akan beralih pada paksi mesin basuh sajalah, menjadi yang berwarna merah tu AC. Okey, sebab perkembangan teknologi hanya melibatkan berlaku dalam mesin basuh kan. Okey, yang ini kes kadar kemajuan teknologi pengeluaran kereta lebih pesat daripada kadar kemajuan tingkat teknologi dalam pengeluaran mesin basuh. Maknanya kedua-dua ni dia mengalami kemajuan tingkat teknologi, tapi kemajuan dalam teknologi kereta ni lagi pesat, lagi cepat kan, berkembang berbanding dengan kemajuan dalam bidang pembuatan mesin basuh. Jadi kalau asalnya garis KKP adalah AB, so dia akan meningkat lebih banyak kepada kereta lah berbanding peningkatan mesin basuh. Jadi keluarnya akan jadi seperti inilah. Okey. Dan begitu juga kemajuan tingkat teknologi pengeluaran mesin basuh pula yang lebih pesat daripada kemajuan teknologi pengeluaran kereta. So dia akan jadi mesin basuh lebih besar lah, perkembangannya lebih ke arah mesin basuh berbanding dengan kereta lah. Okay, so itu saja untuk bagi perbincangan subtopik 1.2 melibatkan keluk kemungkinan pengeluaran.